Okey, so selamat datang semua. So malam ni cikgu akan bimbing bagaimana untuk awak kuasai ungkapan algebra dan juga persamaan linear bagi yang dah berada dalam tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Cikgu yakin semua dah pernah jumpa topik ni. Okey, semua dah pernah jumpa topik ni. Okey, kita tengok kelas. Okey, ungkapan algebra. Okey, pertama bila sebut ungkapan algebra, okey, apa yang awak faham bila sebut ungkapan algebra? Senang ke susah? Oh, ada yang tingkatan 1. Okey. Bila dengar ungkapan algebra, senang ke susah? Tingkatan 1, awak mungkin ada yang dah jumpa, baru nak masuk tingkatan 1 ke dah naik tingkatan 2? Okey, ni tingkatan 3. Okey, jom kita tengok kelas. Okey, kita berkenalan dulu dengan apakah itu yang dipanggil ungkapan algebra. Bila kata ungkapan algebra, dalam ungkapan tu ada pemboleh ubah. Apa tu pemboleh ubah? Okey, baru masuk form 1. Okey, so pendedahan awal lah. Okey. Jadi kelas, apakah itu pemboleh ubah? Daripada A sampai Z, itu adalah huruf. Jadi, pemboleh ubah tu huruf A sampai Z. Kita panggil pemboleh ubah. Kenapa kita panggil pemboleh ubah? Sebab nilainya boleh berubah-ubah. Contoh, 7X tambah 5/6Y tolak 10 ni. Okey. X tu boleh berubah. Kita boleh masukkan 1, boleh masukkan 2. Begitu juga dengan Y. Sebab tu dipanggil pemboleh ubah. Okey. Okey, ada yang form 1, ada yang nak masuk form 3, ada yang form 5. Okey, so ni asas dia lah. Nanti Cikgu Free kita akan dalami lagi apa topik-topik penting yang awak perlu tahu. Okey kelas, kalau kita tengok ni, 7X tambah 5/6Y tolak 10. Okey, dalam kat sini kita ada berkenalan beberapa perkara. Okey, perkara pertama yang dipanggil pemboleh ubah, sebarang huruf ini dipanggil pemboleh ubah. Okey, itu yang pertama, pemboleh ubah. Jadi dalam ungkapan ini ada dua pemboleh ubah lah, X dengan Y. Okey, contoh macam 7 apple tambah 5 anggur. Okey, X tu jenis lain, Y tu jenis lain. Apple jenis lain, anggur jenis lain. Tak boleh ditambahkan, tak boleh gabung. Contoh macam ni kelas. 4 apple tambah 2 limau. Okey, so dia tak sama jenis. Kita panggil sebutan tak serupa. Jadi 4 apple tambah 2 limau, still lah dapat 4 apple tambah 2 limau. Tak boleh jadi 6 apple limau, tak boleh. Faham? Kalau sebutan tu tak serupa, dia punya pemboleh ubah, bila tak sama dia punya pemboleh ubah, kita panggil dia sebutan tak serupa. Sebutan tak serupa tidak boleh ditambah atau ditolakkan. Jelas kelas? Boleh faham? Boleh. Boleh Okey, good So cikgu harap boleh faham yang tu. Okey, apa beza sebutan serupa dengan tak serupa? Sebutan serupa anun dia mesti sama. Okey, cikgu bagi contoh dekat sini kelas. Contoh kita ada XY dengan 1/2 XY. Nombor tak sama, depan ni tak tulis apa-apa, maksudnya 1. Nombor dia tak sama, tapi yang ni XY, yang ni XY. Jadi kedua-dua sebutan ni dipanggil sebutan serupa. Okey, tapi katalah kita ada X kuasa 2, Y dengan XY. Huruf sama X dengan Y dua-dua. Tapi yang ni kuasa 2. Yang ni tak ada kuasa 2, kuasa 1. Jadi, sama kuasa walaupun dia punya pemboleh ubah sama. Ini dipanggil sebutan tidak serupa. Yang ini kita panggil sebutan serupa. Sebutan serupa boleh ditambah atau ditolakkan. Sebutan tak serupa tidak boleh ditambah atau ditolakkan. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, good. Sekarang kelas, kita nak berkenalan apakah yang dimaksudkan dengan sebutan. Sebutan itu dipisahkan dengan tanda tambah atau tolak. Okey, contoh cikgu tanya, ada berapa sebutan dalam ungkapan ini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 sebutan dalam ungkapan ini. Dapat? Dapat. Okey, good. Kita teruskan. Okey, kalau kita ada suatu sebutan dan dia minta kita nyatakan perkali. Okey, contoh kat sini kelas. Perkali bagi X kuasa 2 PQ. Okey, apa kita buat? Nak cari perkali bagi X kuasa 2 PQ bagi ungkapan ni. Kita buang X kuasa 2, kita buang P, kita buang Q. Maka yang tinggal 10. Jadi, perkali bagi X kuasa 2 PQ itu adalah 10. Faham? Faham, Faham. Faham? Okey, good. Yang lain boleh? Boleh Okey, cikgu tengok perkali yang seterusnya. Cikgu harap semua faham perkali ni sebab selalu juga dia tanya tentang perkali ni. Okey, kembali semula kepada 10x kuasa 2 PQ ni. Okey, dia tanya apa pula? Yang kedua tu dia tanya perkali bagi
PQ. Kita buang P, kita buang Q. Yang tinggal 10X kuasa 2. Maka perkali bagi PQ dalam ungkapan ini adalah 10X kuasa 2. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, good. Kita tengok contoh yang ketiga. Perkali bagi X kuasa 2. Kita buang X kuasa 2 ni. Potong X kuasa 2. Jadi, perkali bagi X kuasa 2, 10 PQ. Dapat? Dapat Okey, so itu yang dimaksudkan dengan perkali. Contoh kelas, cikgu ada 4 PQR. Perkali bagi 4. Perkali bagi 4, kita buang 4 PQR. Perkali bagi P, kita buang P. 4 QR macam tu. Okey? Tak dengar. Okey, cuba bantu kawan lain. Kena buat apa kalau tak dengar? Okey. Sebab yang lain dengar, betul tak? Cuba pergi setting kat mana kelas kalau tak dengar ni? Dia Cuba mute klik kot dekat audio tu. Kat audio tu join audio tu. Join audio baru boleh dengar Sebab kawan lain dengar je cikgu suruh. Okey, setting dekat audio. Okey? Okey, baik. Kita teruskan. Sekarang kita nak masuk kepada penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey? Tadi ingat tak cikgu kata tentang sebutan serupa kelas? Ingat tak? Ingat tak cikgu cakap tentang sebutan serupa? Sebutan serupa, anunnya sama. Jadi, hanya sebutan serupa sahaja yang boleh ditambahkan atau ditolakkan. Okey, perhatikan ungkapan ni kita ada 15Y tolak 4X tambah 3Y tolak 8X. Okey, kita nak permudahkan. Kalau ada sebutan serupa, kita perlu permudahkan. Okey, yang mana yang serupa kelas? Yang sama dia punya anun. Sini ada Y, sini ada Y. So, kita letakkan di depan. Kita kumpulkan. Okey, yang tak sama, negatif 4X, negatif 8X. Kita kumpulkan di belakang. Faham ke? Faham. Faham Tanda bagi sebutan, tengok sebelah kiri dia. 4X ni kiri dia negatif. So tanda dia negatif. 3Y ni tanda dia positif. Okey? 8X ni tanda dia negatif. Okey, 15 ni tak ada tulis apa-apa maknanya positif. Okey, contoh kelas cikgu bagi. Okey, jadi ni kita boleh mudahkanlah. 15Y tambah 3Y. Okey, ada yang sampai tingkatan 5 tak jelas ni cikgu nak awak bagi perhatian betul-betul sebab banyak bab yang akan gunakan ini banyak bab mat ke mat akan gunakan. Okey. So 15Y tambah 3Y. Dia sama-sama Y, sama-sama geng. Apple boleh tambah dengan apple. Jadi 15 tambah 3 dapat 18. 18 apa? 18Y. Jenis dia sama. Faham? Faham. Faham Okey, Faham. good. Seterusnya, negatif 4X tolak 8X. Dua-dua X sama. Kan? Awak boleh guna kalkulator negatif 4 tolak 8. Okey, ataupun hutang RM4, lepas tu hutang RM8. Mula-mula kita hutang RM4. Lepas tu hutang RM8. Jadi sekarang hutang berapa? Negatif 12. Negatif 12. Dapatlah. Sekarang awak tengok. Yang satu Y, yang satu X. Dia adalah sebutan tak serupa. Jadi dah tak boleh permudahkan. Itulah jawapan akhir. Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh Okey, ada sebarang soalan. Cuba typekan di ruangan chat. Ada tak yang kurang jelas? Ada tak yang kurang jelas? Semua jelas? Jelas. Jelas Okey, baik. Faham Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey, kita teruskan. Okey, macam mana kita nak tambah atau tolak kalau kita ada kurungan? Nak tambah atau tolak tapi ada kurungan. Apa kita kena buat kelas? Kalau ada kurungan. Megak tanya cikgu kalau darab X darab dengan X, boleh. Kalau X darab dengan X, kita boleh jadi X kuasa 2 macam tu. Cuma tambah dengan tolak saja. Kalau misal kata sebutan sama, dia punya anun sama, baru boleh permudahkan. Kalau tak sama, macam apple dengan anggur cikgu cakap tadi kan, itu tak boleh ditambah atau tolakkan. Okey? Baik. So, ada yang kata kembangkan. Okey, good. Betul. Kita kembangkan. Okey, kita buka kurungan dulu. Okey, ingat step pertama, kalau ada kurungan, buka kurungan. Okey, kita mulakan kurungan yang pertama. Yang pertama, kita masuk daripada sebelah kiri. Di depan kurungan ni tak ada apa-apa kelas. Maksudnya dia positif. Jadi bila tak ada apa-apa tanda, dia tidak memberi kesan kepada ungkapan di dalam kurungan. Jadi apa kita buat? Salin saja tapi kita buka kurungan yang pertama ni. Negatif 12 MN
tambah 36M kuasa 2N tolak 40NM. Ini step yang pertama. Boleh faham? Boleh? Boleh. Boleh, Boleh, okey, good. Boleh. Sekarang kita akan berjumpa pula Oh. kurungan yang kedua ni. Di depan dia ada tanda negatif. Negatif di sebelah kiri kurungan kedua ni, hak milik setiap sebutan yang berada di dalam kurungan. Jadi dia mesti lompat pagar, jumpa semua geng dia dalam kurungan tersebut. Mesti jumpa semua dalam kurungan tersebut. Maksudnya, lompatlah negatif darab positif, negatif. Okey, negatif darab positif, negatif 6M kuasa 2N. Negatif darab negatif, positif 4NM. Okey, negatif darab positif, negatif 3NM kuasa 2. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, okey. Bila dah sampai kat sini, adakah kita biarkan jawapan macam ni? Tak boleh. Kita susun sebutan serupa, kemudian kita permudahkan. Okey, jom kita tengok mana sebutan serupa. Okey, yang ini, okey, negatif 12MN. Okey, lagi mana ada MN yang ini? Negatif 40NM. Kemudian ada lagi? Sini, 4NM. positif 4NM. Boleh? Boleh. Boleh, okey, good. Okay, kita dah settle yang warna tu. Okay, cikgu nak buat warna lain pula. Okay, warna lain kita tengok. Katalah ambil warna hijau pula. Okay, so apa lagi yang kita tak ambil lagi? Yang ini. Tanda ikut sebelah kiri dia kelas ya. Tambah 36M kuasa 2N. Okay, lagi mana? Yang ini. Tanda dia ikut yang ni ya. Negatif 6M kuasa 2N. Kemudian yang ini kelas. Negatif 3NM kuasa 2. Faras ada nak tanya ke? Cikgu, Ya. kan 12 mn kan dia beza dengan 40 nm. Ha. Okey. Ah, Dia punya susunan tak sama tapi anun dia sama. MN, NM maknanya dia sama. Faham? oh, faham. Dia punya anun mesti sama, turutan tak kisah. Dia punya anun dan kuasa anun tu mesti sama. Baru kita panggil dia sebutan serupa dan kita boleh permudahkan. Jelas kelas? Jelas. Terima kasih, Jelas. cikgu. Okey. And then kita guna kalkulator. Semua faham ke cara nak tekan kalkulator? Cara tekan kalkulator semua faham ke? Faham kan? Tekan negatif 12, tolak 40, tambah 4. Okey? So dapat berapa kelas? Ada kalkulator tak? Cuba kira dapat berapa? Okey, negatif 12 tolak 40 tambah 4 dapat negatif 48. Okey, negatif 48 apa? 48 nm. Okey, kemudian yang ini pula Tolak. 36 tolak 6 tolak 3. Dapat berapa? Ada yang dah kira? Okey, good. Dekat kalkulator tak tulis negatif maksudnya positif. Jangan lupa tulis tanda positif. 27. 27 apa? M kuasa 2N. Dapat semua? Dapat. Okey, ada tak yang kurang jelas? Nak cikgu ulang? Semua dapat? Tak ada kalkulator? Okey. Iqmal baru nak masuk form 1 nanti boleh cek kalkulator lah. Okey? Okey, semua tak ada masalah ya? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Kurang jelas. Okey, bahagian mana yang kurang jelas, Iqmal? Bahagian dekat mana OMN tu apa? Okey, macam ni okey. Sekejap ya. Cikgu nak buat apa tadi? Sekejap. Okey. Dia kata MN tu apa? Okey, macam ni Iqbal. MN tu dia punya pemboleh ubah. MN tu dia punya pemboleh ubah macam cikgu cakap tadi kan. Contoh macam ni. Kita ada, contoh kan, 4 tambah 5 kan. 4 tambah 5 dapat 9. Tu yang kita biasa guna. Okey, tapi sekarang contoh kita harga buku tu satu buku harga dia X ringgit. Tak tahu berapa ringgit tapi dia kata X ringgit. Okey, jadi kita beli 8 buah buku. Jadi berapa kita kena bayar? 8 darab X. So tu yang jadi 8X tu. Faham tak?
Okay, so kalau MN tu macam tu lah. Dia letak apa-apa pun boleh ubah. Faham ke? Kita nak belajar di sini untuk permudahkan. Okay? Okay, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh, okay, baik. So, dapat Okay, boleh Okay, cikgu harap dapat Okay, so ni penyelesaiannya lah. Nanti boleh tengok Bagi yang tak sempat salin, tak apa, nanti cikgu akan berikan rakaman. Okay? Okay, kita tengok seterusnya kelas. Permudahkan. Okay, permudahkan. Okay, boleh tak cikgu nak minta awak cuba sekejap? Ataupun cikgu tunjukkan dulu soalan pertama. Okay, cikgu tunjuk dulu soalan pertama kelas. Ada tak sebutan serupa yang kita boleh susun dalam soalan 1A itu? Ada tak yang sama? Ada sebutan Ada. serupa tak? Ada kan? Okay, good. Kita susun 2P lagi 5P. tambah 5P. Kemudian baru tengok yang lain. Tambah 1. Okey. So tengok, tadi cikgu kata hanya sebutan serupa yang kita boleh permudahkan. 2P tambah 5P. Apa kita buat? Tambahkan nombornya. 2 tambah 5. Dapat 7. 7 apa? 7P. Faham? Macam 2 apple tambah 5 apple. Jadi 2 tambah 5, 7. 7 apa? 7 apple. Itu jenis dia. Sebab dia serupa, kita boleh tambah atau tolakkan. Okey, macam mana dengan satu ni? Satu ni tak ada kawan. Salin balik saja. Faham? Faham tu. Faham Okey, good. Kita tengok soalan kedua. Okey, kita tengok soalan kedua. Step pertama, tengok ada kurungan ke tidak. Ada. Kalau ada kurungan, apa kita buat? Buka kurungan. Okey, buka kurungan. Tengok 6M tambah 5N ni tak ada kurungan. Salin balik saja. 6M tambah 5N. Okey. Kemudian negatif depan kurungan ni mesti didarabkan dengan setiap sebutan yang terdapat di dalam kurungan. Negatif darab positif, negatif 3M. Negatif darab negatif, positif 2N. Negatif darab positif, negatif 3. Faham ke cikgu buka kurungan ni? Faham. Faham? Faham Okey. Sekarang tengok, ada tak sebutan serupa yang kita boleh permudahkan? Ada kan? So, tengok yang ada M. Ini ada M, ini ada M. Jadi, 6M. Okey. Tolak 3M. Dapat? Tolak dengan tambah. 3. Okey. Lepas tu, ada apa lagi kelas? Yang sama. 5N. 2N. Okey, good. Positif 5N tambah 2N. Okey, apa lagi yang kita belum ambil? Negatif positif 3. Negatif 3. Jelas? Jelas cikgu. Jelas. Okey, sekarang kita selesaikan. 6M tolak 3M. Dapat berapa kelas? 3M. Okey, good So, bagi yang keliru, jangan buang M tu. Ni jenis dia, jangan buang. 6 tolak 3, 3. 3 apa? 3M. Macam tu kelasnya. 5N tambah 2N. Dua-dua sama 7N. jenis, N dengan N. So, 5 tambah 2, 7. 7 apa? 7N. Negatif 3 tak ada kawan, salin balik. Boleh? Boleh cikgu. Okey, 7N. good. Boleh kita teruskan soalan 3? Boleh. Boleh, okey. Ada Mana tak yang tak cara dapat? ya? Cuba typekan di ruangan chat. Ada ke Wah, yang tak saya di dapat? sini. Ada yang tak faham ke? Kan? Tolak dengan tambah. Tolak tambah, tambah tambah. Tolak tambah tolak, Bentar, bentar. tolak. Tambah dengan Okey, ada yang keliru tanda Okey, jom cikgu ulang macam mana sebenarnya? Cikgu macam mana lah boleh jadi tambah tolak tu kan? Macam ni kelas Kalau tanda didarabkan atau dibahagikan, tengok ya. Ni kalau darab atau bahagi tahu tanda tu. Kalau negatif-negatif dapat positif. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif, negatif. Positif, positif, positif. Macam mana cikgu nak ingat? Senang je. Kalau tanda dia sama, hasil darab tanda tu jadi positif. Kalau tandanya sama, hasil darab jadi positif. Tapi kalau tanda tak sama, jadi negatif. Jelas? Jelas. Jelas Itu jelas. kalau tanda didarabkan. Tapi kalau tambah atau tolak, okey tengok cikgu tunjukkan kelasnya. Contoh, negatif 4 tambah 7. Kalau tambah atau tolak, kalau tanda tak sama, tolakkan. 7 tolak 4, 3. Tanda ikut nombor yang besar. Yang besar ni positif. Jadi, positif 7. Macam tu. Okey, kalau negatif 4, tolak 4. Tanda sama, tambahkan. 4 tambah 4, 8. Dua-dua negatif. So, negatif. Faham? Boleh ke?
Boleh. Boleh penting ni kelas sebab cikgu nak tekankan dekat sini sebab sampai SPM. Penting ni sampai SPM. Banyak bab yang akan gunakan aplikasi dia. Okey, dapat? Ada Dapat. tak yang kurang jelas? Tak ada Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey. Sekarang tengok ada kurungan tak? Ada. Kita nak buka kurungan. Okey, so ni tak ada kurungan, salin balik. Negatif X. Okey, negatif 5 darab Y. Negatif 5 darab Y, negatif 5Y. Negatif positif negatif. 5 darab X, 5X. Dapat? Ada tak yang kurang jelas? Jangan malu nak tanya. Dapat faham ke cikgu buka kurungan tu? Dapat? Faham Okey, baik. Kemudian tambah 11Y. Okey. Faham Okey, sekarang kita tengoklah sebutan serupa kita susun okey. Macam kucing lah. Kucing boleh kahwin dengan kucing je. Macam itulah. X dengan X, Y dengan Y. Okey. So kita susun kelas ikut sebutan serupa. Negatif X, ada kawan dia tak? Ada. Negatif 5X. Macam tu kelas Kemudian tengok geng dia lagi. Mesti geng dengan geng dia je. So, negatif 5Y tambah 11Y. Okay, kemudian kita permudahkan. Negatif, okey, hati-hati kelas. Ramai yang keliru apa maksud negatif X tu. Kalau dia tak ada nombor, maksudnya nombornya 1. Okey. So, negatif 1X tolak 5X. Hutang 1, lepas tu hutang 5. Hutang berapa sekarang kelas? 4. 6. Negatif 1 tolak 5. Kita hutang RM1, lepas tu hutang pula RM5. Kita punya hutang berkurang ke bertambah? Tambah. Bertambah. Jadi Enam hutang ni, berapa? 6. So negatif 6X. 6X. Okey, jangan buang dia punya X. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, good. Yes. Negatif 5Y tambah 11Y, hutang RM5, bayar RM11. So ada lebih ke ada hutang lagi? Tak ada hutang. Dah tak ada hutang kan? Ada baki duit, ada lebih duit positif. 11 tolak 5, 6. 6 apa? 6Y. Faham semua? Faham. Faham. Okey, good. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Typekan di ruangan. Chat. Ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada Okey. Okey, dapat Okey, good. Okey, so ni penting kelasnya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh Okey, dapat So ni asas dia. Okey, sekarang kita nak masuk pula darab dan bahagi. Okey, darab dan bahagi macam mana nak buat ni? Okey, jom kita buat sama-sama Bagaimana untuk selesaikan dia. Okey, pertama soalan 1 ni 6P kuasa 2Q, lepas tu bahagi kan? Okey, mudahkan awak faham. Okey, 6P kuasa 2Q ni, P kuasa 2 tu kita pecahkan jadi macam ni. 6P kuasa 2 tu PP. Lepas tu ada Q. Okey, bahagi ni letak kat bawah. Bahagi negatif 2PQ. Dapat? Dapat ke? Dapat Okey, kemudian darab P kuasa 2, Q kuasa 2. P kuasa 2 tu PP, Q kuasa 2, QQ. Boleh? Boleh. Boleh Okey, so kita potong atas bawah. Atas bawah je boleh potong Atas bawah. Okey. Kemudian positif bahagi negatif dapat negatif. 6 bahagi 2, 3. Boleh? Boleh. Okey, sekarang tengok kita darabkan pula. P darab P darab P. Ada 3P kat situ jadi P kuasa 3. Q darab Q dapat Q kuasa 2. Jelas? Jelas. Jelas Yes. Okey, baik. Ada soalan? Dia. Tak ada Okey, kita tengok seterusnya. Negatif 36 FGH, negatif 36 FGH bahagi negatif 9G. Darab G kuasa 2 per 27. Boleh? Okey, tadi cikgu kata kalau G kuasa 2 kita tulis sebagai apa? Sebagai GG. Betul? Betul. Okey, so kita potong atas bawah. Mana yang kita boleh potong? G. G dengan
Okey. 30 negatif jadi positif. 36 bahagi 9 dapat 4. So nombor yang tinggal 4/27. Dapat? Yang G tu. Okey. Lepas tu tinggal dia punya huruf kan? F, salin balik ada satu F saja. H pun ada satu H, salin balik. G darab Kuasa G 2. kuasa 2. Faham? Faham. Okey, yang lain okey ke? Okey, cikgu. Okey, baik. Ada apa-apa soalan? Dah Cikgu, faham dah? cikgu. Dah Okey. Dah. Yang Ya. negatif, kalau negatif tu negatif, kalau negatif bertemu negatif kan jadi positif lah. Betul. Negatif, positif. Kalau darab atau bahagi, kalau tanda dia sama jadi positif, tanda tak sama jadi negatif. Faham? Faham. Okey, good. Okey. Okey, kelas. Kita tengok soalan 3. Soalan 3 ni ada dua cara lah. Okey, contoh cikgu nak buka kurungan dulu. Negatif, bracket ni maknanya darab kelas. Negatif darab negatif, positif. Jadi, 14 GH kuasa 2 tambah 21 GH. Okey. Per 7 ni, dua-dua bahagikan dengan 7. Bahagi 7, bahagi 7. Faham? Faham ke? Faham, cikgu. Okey, 14 bahagi 7 dapat 2. Okey. 2 apa? 2 GH kuasa 2. Tambah 21 bahagi 7, 3. 3 GH. Jelas? Ya. Jelas. Okey, baik. Ada nak tanya apa-apa soalan? Dah boleh ke? InsyaAllah. Boleh? Okey, boleh Okey. Laju sangat tak? Ada tak yang tak boleh ikut? Semua boleh ikut? Boleh. Boleh. Boleh Boleh Okey, baik. Okey, dah boleh masuk ke persamaan linear ke dah penat? Dah boleh masuk ke Boleh. persamaan linear? Okey, cikgu nak tanya, ungkapan algebra tadi dah boleh ke semua? Cuba typekan di ruangan chat, ada tak yang masih kurang jelas? Boleh. Boleh, Boleh? Yang lain boleh? Pening. Hikmah kata pening. Boleh? Okey, ada yang pening, ada yang boleh. Okey, tak apa. Yang pening nanti tengok balik rakaman, boleh cikgu berikan rakaman. Boleh? Boleh Okey. So yang nak masuk, boleh jelas Okey, good. Okey, kita masuk bab 2. Okey, ready untuk bab 2. Okey, kenapa cikgu buat bab ni? Sebab bab ni pun penting, awak akan gunakan banyak dalam banyak topik Okey, pertama kita berkenalan dengan persamaan linear. Boleh sedikit kata Daniel. Okey, Daniel dah tingkatan berapa Daniel? Daniel tingkatan berapa? Okey, jom kita masuk persamaan linear dalam satu pembuli ubah. Okey kelas, bila kita jumpa dengan perkataan linear, linear tu bermaksud dia punya anun tu kuasa tertinggi 1. Anun tu apa? Anun tu huruf A sampai Z. Kita panggil bahasa Melayu pembuli ubah lah. Okey, dia punya anun tu A sampai Z. Okey, dia punya kuasa tertinggi 1. Awak tengok kat sini ni, Y dia kuasa 1, X dia kuasa 1, B dia kuasa 1. Itu kita panggil linear. Faham? Boleh faham kelas? Boleh Okey, so tu yang pertama. Daniel dah jenam. Okey, tak apa, ni pengenalan untuk Daniel Okey, kemudian kelas, tu yang pertama kuasa tertinggi 1. Bila kata persamaan, sebarang ayat matematik bila kata persamaan mesti ada simbol sama dengan. Mesti ada simbol sama dengan. Jelas? Jelas. Jelas. Okey, yang ketiga dia kata dalam satu pemboleh ubah, maknanya ada anun dia satu lah. Anun dia Y saja. X saja, P saja. Itu yang dimaksudkan persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Okey? Okey, good. Okey, jadi kelas, kita nak tengoklah macam mana nak selesaikan persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Okey. Dengar betul-betul kelas, sebab sangat penting banyak bab kita akan guna konsep ini. Okey, contoh kelas, kita ada Y tambah 7 sama dengan 18. Kita nak cari anun. Anun tu apa? Pemboleh ubah. Kat sini, anun kita Y lah. Jadi kita nak cari nilai Y berapa, macam mana nak buat? Tinggalkan Y di sebelah kiri. Okey, tinggalkan Y di sebelah kiri. 7 ni daripada tambah, bila melintas simbol sama dengan, pindah, dia jadi tolak.
Jadi Y 18 tolak 7 dapat 11. Dapat? Dapat. Dapat Okay. Good. Okay. Kalau tolak, pindah ke kanan jadi tambah. Okay. Jadi Y tolak 80 sama dengan 100. Kita nak Y kan? 100 ni memang rumah dia, salin balik. Kemudian negatif 80 pindah ke kanan jadi positif 80. Jadi 100 tambah 80 dapat 180. Jadi ingat, kalau tambah pindah ke kanan jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Tu dua kembar tu. Tambah tolak, tolak tambah. Dia tukar macam tu. Jangan jadi darab pula. Okay. Yang ketiga kelas, 2N sama dengan 18. 2N bermaksud 2 darab N. Okay? 2 darab N. Bila kita nak pisahkan 2 dengan N ni, bawa 2 ke sebelah kanan ni daripada darab, dia tukar ke kanan jadi bahagi. Jelas? Jelas Okay, jadi nak cari N, 18 bahagi 2 dapat 9. Okay? Dan yang terakhir, kalau bahagi, okay, pindah ke kanan jadi darab. Okay, jadi M per 5 sama dengan 100 pada asalnya. Kita nak M saja. Kita tak nak per 5 tu. Kita nak pisahkan 5 dengan M per 5 tu. So, daripada bahagi pindah ke sini jadi darab. Maka 100 darab 5. M dapat 500. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Okay, good. Ada sebarang soalan? Apa? Ada sebarang soalan? Tak ada. Okay. Tak ada. Tak ada Okay. So, kalau tak ada, kita teruskan pada set ulang kaji ni. Okay, jom kita tengok soalan 1. Okay, ingat tadi cikgu kata tambah jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okay, jom kita tengok soalan 1. 3 tambah 4X sama dengan 15. Okay. Cikgu nak buat macam mana ni cikgu? Ada 4, ada 3. Tadi cikgu tunjuk X tu single. Okay, step dia macam ni kelas. 4 tu kembar dengan X. Jangan usik kembar dia dulu. Bawa lari jiran dia dulu. Jiran dia siapa? Jiran rumah sebelah. Okay. So, bawa lari jiran dia dulu. Biarkan 4 dengan kembar dia. Okay. So, 4X biarkan di sini. Sama dengan. Okay. 15 ni turun balik. Rumah dia memang sebelah kanan. Okay. Kelas. Positif 3 pindah ke kanan jadi apa kelas? Negatif 3. Negatif 3. Negatif. Okay. Ramai keliru. Cikgu apa tanda bagi 3 ni? Tanda bagi sebarang nombor. Tengok sebelah kiri dia. Ni tak tulis apa-apa maknanya positif. Jadi, melintas simbol sama dengan. Dia jadi negatif 3. Jelas? Jelas. Okay, good. So, sekarang 15 tolak 3 dapat 12. Sekarang kita ada 4X sama dengan 12. Kita nak X. Kita tak nak 4X. Barulah kita terpaksa pisahkan X tu dengan kembar dia. Okay? 4X bermaksud 4 darab X. Bila putuskan, pindahkan 4 ke kanan jadi operasi apa kelas? Bahagi. 12 Bahagi. bagi 12. 4. Okay, good. 12 ni memang sebelah kanan salin balik. 4 pindahkan daripada darab jadi bahagi 4. Maka X dapat 3. 3. Dapat? Dapat cikgu. Okay, good. Sekarang cikgu nak minta awak cuba sekejap soalan 2 dengan 3. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, cuba sekejap dapat apa. Okay, dah dapat jawapan, typekan di ruangan chat. Okay? Nak bagi tahu terus cikgu pun boleh. Okay, good. Ada yang dah dapat negatif 8. Okay, good. Nombor 2 dapat negatif 8. Okay, betul-betul. Okay, nombor 2 dapat negatif 8. Nombor 3 dapat apa? Ada tak yang dah dapat nombor 3? Nombor 3 tu kita dapat pecahan.
Okey, dapat 2.75 ataupun dalam bentuk pecahan lah awak boleh berikan 11/4. Okey, good. Okey, dah faham ya konsep dia kelas? Okey, ada beberapa cara, maksudnya awak boleh terus kumpulkan X di sebelah kiri ataupun sekarang X ni 3 dekat sebelah kanan ni 3X ni lebih besar daripada 2X tau. Jadi nak tukar tempat semua kiri ke kanan dulu pun boleh. 8 tambah 3X sama dengan 2X. Cikgu pindahkan macam tu dulu. Okey. Lepas tu semua X pindahkan ke kiri. Jadi 3X ni salin balik. Positif 2 bawa ke sini jadi negatif 2X. Okey, mungkin ada yang tanya, cikgu, dekat baris pertama ni cikgu tukar semua tapi tak tukar tanda pun. Kalau semua kita saling tukar tempat, ada berlaku sebarang pertukaran tanda. Kalau kita tukar sikit-sikit baru tukar tanda. Okey. So 3X tolak 2X sama dengan, okey ni bawa ke sini jadi negatif 8. Okey, dapat? Okey, so 3X tolak 2X. 3 apple tolak 2 apple. Tinggal 1 apple. 1X kita tak tulis 1. Kalau ada unknown, kita tulis unknown dia saja kalau 1. So, X sama dengan negatif 8. Dapat? Dapat. Dapat. Okey, good. Seterusnya soalan 3. Okey, kita ada 3 tambah 4X sama dengan 14. Okey, kita nak cari X. Tapi ingat cikgu kata bawa lari jiran dia dulu. 4 tu kembar dengan X. Jangan usik dulu. Biarkan dulu dia dengan kembar dia. Last-last baru kita rampas kembar dia. Okey. So 4X kita turunkan. 11 memang rumah dia di sebelah kanan. Kita salin balik. 3 ni ada tanda apa-apa sebelah kanan dia ni. Sebelah kiri dia ni maknanya positif. Pindah ke sini. Melintas simbol sama dengan dia jadi negatif 3. Ya. So 14 tolak 3 dapat 11. Okey. Jadi 4X sama dengan 11, maka X sama dengan 11/4. Jelas? Jelas. Okey. Ada tak yang masih pening lagi ni? Dah okey ke? Dapat ikut? Cikgu, Dapat Dapat. Okey, dapat. Okey. Boleh kita teruskan? Ada yang nak salin ke? Tak ada Okey. Boleh cikgu sambung? Boleh. Boleh. Oh, cikgu. Okey, good. Okey. Kita tengok yang ni. 8Y bermaksud 8 darab Y. Bila kita putuskan ikatan antara 8 dengan Y, 8 bawa ke sebelah kanan jadi apa kelas? Bagi. Bahagi. Okey, very good. So Y sama dengan 34/8. Kita permudahkanlah guna kalkulator. 34/8 dapat berapa kecil kan? 17/4. Betul? Boleh? Dapat Faham ke? Nak cikgu tunjuk ke cara tekan kalkulator? Boleh. Boleh? Semua okey? Nak cikgu tunjuk ke cara tekan kalkulator? Lihat lidah cikgu. Boleh tak ada masalah Boleh Okey. Kita tengok soalan 5. Cikgu macam mana nak buat ni pula cikgu? Ada pula B Ada pula B dekat bawah. Okey, sama konsep dia. Sekarang negatif 1 tu kembar dengan B. Jangan usik kembar dia dulu. Biarkan dulu dia dengan kembar dia So negatif 1/B sama dengan 3 ni sebelah kanan. Salin balik memang rumah dia. Negatif 2 pindah ke sini jadi positif 2. Okey, kalau 4.25 betul ke? Okey, so ada yang tanya macam mana nak tekan kalkulator. Okey, cikgu share kalkulator kejap ya. Sekejap. Cikgu kena share. Okey, kalkulator tadi awak nak tekan? Nak tekan apa? Nak tekan apa nombor dia tadi? 34/8 kan? Awak tekan je 34. Nampak ke kalkulator kelas? Nampak tak kalkulator ni? Nampak. Nampak Nampak, Okey. nampak. So kita nak permudahkan 34/8 tu awak tekan 34 per tekan sini 8. Lepas tu tekan sama dengan. Faham? Boleh? Okey, 41/4 ataupun tukar pada pecahan tak wajar dapat 17/4. Kalau tekan sini awak tekan ABC ni kan? Tekan sini nak tukar dia jadi perpuluhan atau nombor bercampur. Tekan shift, tekan ABC dapat pecahan tak wajar. Faham ke? Faham cara guna kalkulator? Faham? Dah faham cara tukar pecahan? Tekan dekat ABC ni, dekat sini. Dekat sini
Nampak semua kalkulator? Dah, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Atira dah faham ke Atira cara guna kalkulator? Dah. Dah Okey. Kita teruskan soalan ni tadi. Okey. Okey, ni nampak soalan dengan kalkulator kan? Nampak kan? Betul? Nampak? Nampak soalan tak Nampak, nampak, sekarang? nampak. Nampak Nampak, Okey. nampak. Nampak Okey, so kita nampak sekali. Kejap hilang pula kalkulator cikgu. Mana kalkulator cikgu tadi? Okey, tak apalah. Okey, baru ada. Okey, kelas, sekarang kita pergi soalan 5 ni Negatif 1 per B tolak 2 kan? So, cikgu kata tadi, B tu kembar dengan 1, jangan usik. Bawa lari kawan jauh dulu. Bawa lari jiran dia. Siapa jiran dia? Negatif 2. Pindah ke sebelah kanan, melintas simbol sama dengan jadi positif 2. Okey. So, negatif 1 per B sama dengan 3 tambah 2, 5. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, sekarang apa kita nak buat? Tukar tempat B dengan 5. Jadi B adalah negatif 1 per 5. Dapat? Dapat ke? Faham? Dapat cikgu. Dapat. Faham, Okey, faham. good. Dapat. Okey, dapat Okey. Okey, sekarang kita nak masuk pula pemboleh ubah. Persamaan ini dalam dua pemboleh ubah. Boleh lagi ke? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sekarang cikgu harap awak jelas pemboleh ubah tu anunlah daripada A sampai Z. Bila kata persamaan, mesti ada simbol sama dengan, semua ada sama dengan. Okey, linear, anun dia mesti kuasa 1 kelas ya. Anun dia mesti kuasa 1. Mesti kuasa 1, tak boleh kuasa 2 dan tak boleh anunnya di bawah. Okey? So, itu yang kedua. Dan bila kata dua pemboleh ubah, ada dua anun yang berbeza lah. Kat sini P, Q and M. X, Y. Ada dua pemboleh ubah. Dapat? Dapat. Okey. Sekarang kita nak belajar bagaimana untuk selesaikan persamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Kenapa kena ada dua persamaan? Sebab bila tadi kita buat yang sebelum ni, yang kita buat kat atas tadi kan, dia punya anun 1. Kita hanya perlukan satu persamaan untuk selesaikan persamaan linear yang ada satu pemboleh ubah. Tapi kalau ada dua anun atau ada dua pemboleh ubah, kita perlukan dua persamaan. Faham ke? Faham, okey. So, ada 3 cara untuk kita selesaikanlah menggunakan kaedah graf, kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Okey kelas. Cuba type sikit di ruangan chat, semua boleh follow ke? Yang lain ni boleh follow ke? Boleh. Boleh Ada tak yang lost? Boleh Okey, boleh. Okey, good. Kita teruskan. Okey, boleh Okey, baik. Kita teruskan kelas. Okey, kita pergi pada kaedah pertama kaedah graf. Okey, kaedah graf. Macam mana kita nak selesaikan persamaan linear menggunakan kaedah graf? Bila kita ada dua persamaan, kita perlukan dua graf. Bila kedua-dua graf ini bersilang, itulah penyelesaian bagi kedua-dua persamaan tersebut. Okey, jadi kelas persamaan pertama 2x tambah y sama dengan 3. Okey, kita penuhkan jadual ni. Kita ambil apa-apa nilai x. Katalah cikgu ambil dekat sini. X dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, kat sini 1, 2, 3, 4 lah. Okey. Masukkan nilai x1 dalam ni. Cikgu ubah jadikan y subjek lah Tengok ni kelas. Kita ada 2x tambah y sama dengan 3. Kita tinggalkan y. 3 tolak 2x. Okay, mula-mula masukkan x yang pertama 1. Y sama dengan 3 tolak 2 darab 1. Okay, kita guna kalkulator. Okay, kita guna kalkulator. Tengok ya kelas. Okay, kita nak masukkan 3 tolak 2 darab 1. 3 tolak 2. Darab tu buat bracket kelas 2 darab 1. Untuk kurungan. Sama dengan. Dapat 1. Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Pening sedikit. Sedikit tricky. Pening ke? Pening. Pening cikgu.
Pening. Okey. Dekat bahagian mana yang pening ni? Nak penuhkan jadual pening? Ke dah penat sebab tadi dah belajar satu bab? Tak penat, tak penat. Tak penat. Boleh ke cikgu teruskan dekat bahagian mana pening yang penuhkan jadual ni? Okey, kita tengok yang kedua lah Kan ni tadi persamaan dia kan? Daripada yang ini jadi yang ini, faham ke? Faham ke kelas? Tak faham. Tak faham. Okey. Macam ni kelas kita punya persamaan 2x tambah y sama dengan 3. Kita nak cari nilai y sebab kita nak plot. Okey, mana dapat nombor 1, 2, 3, 4 ni? Ambil apa-apa nombor. So letak kat situ 1, 2, 3, 4. Sebab tu cikgu letak dekat graf. Pasti x 1, 2, 3, 4. Apa-apa nombor je sebab kita nak dapatkan garis lurus. Faham? Faham. Okey, faham Okey, jadi kan asalnya 2x tambah y sama dengan 3. Kita tinggalkan y sendiri. 3. Ni bawa ke sini jadi apa kelas? Negatif. Jadi negatif sebab ni positif kan? Ni bawa ke sini jadi negatif 2x. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, tu dapat yang tu. Okey, kita masukkan pula x2 kelas. Masukkan x2. Jadi y dapat 3 tolak 2 darab 2. Guna kalkulator tadi. Okey, tengok cikgu tekan kalkulator kelas. 3 tolak 2 darab 2. Okey. 3 tolak 2 -1. darab 2. Okey, dapat. Okey, dapat negatif 1 kan? Okey, so penuhkan saja. Okey, yang kedua, kalau ketiga dapat apa kelas? Masukkan x3. Y sama dengan 3 tolak 2 darab 3. Dapat 3 tolak 6. Dapat negatif 3. Faham ke? Okey, good. Yang terakhir, masukkan 4. Y sama dengan 3 tolak 2 darab 4. 3 tolak 8. Dapat negatif 5. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey, awak tengok dia punya nilai ni. Okey, y tu 1. 1 kat sini. Okey, lepas tu negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Okey, kita plotkan. Okey, sebenarnya kelas, kita perlukan 2 titik saja dah cukup dah sebenarnya. Okey. Tengok cikgu ambil titik yang pertama 1 dengan 1. X1, Y1. Faham cikgu plotkan ni? Okey, kata cikgu slow sikit. Okey, cikgu slow sikit. Okey, Akhil boleh faham ke kita penuhkan jadual ni? Boleh, okey. So, tengok titik yang pertama ni kelas. 1, X1, Y1. Jadi, X1, Y1. Dapat kat sini. Faham ke yang cikgu plotkan titik pertama ni? Faham. Okey, titik kedua, 2, negatif 1. X2, Y, negatif 1. Boleh? Boleh, boleh. Boleh, okey. So, ambil pembaris. Awak gariskan. Okey, cikgu plot semua 3, negatif 3. 4, negatif 5. Ambil pembaris, kita gariskan. Boleh kelas? Boleh. Boleh Okey, so ni persamaan pertama. 2x tambah y sama dengan 3. Okey. Yang kedua, kita plotkan jugalah. Nanti kita dapat titik persilangan dia. Tu cara dia. Boleh? Boleh. Boleh Okey, sekejap. Okey. Sekejap Okey. So yang kedua warna biru. Kita pakai warna biru. Okey. Masukkan x berapa kelas? Katalah 1 dengan 2. Kita buat 2 titik pun sebenarnya dah cukup kelas. 2 titik je dah cukup. Tengok ya. Masukkan x1 ya. Masukkan dalam ni. Okey. 3 darab 1 tolak 2y sama dengan 8. Dapat? Dapat ke? Boleh ikut ke? Boleh Okey, 3 darab 1, 3. Tolak 2y sama dengan 8. Okey. Sekarang
negatif 2y sama dengan 8 tolak 3. Dapat 5. Maka y 5 bahagi negatif 2. Dapat negatif 5/2. Okey, dapat negatif 5/2. Boleh? Cikgu, Ya? mana 5 dekat 5/2? Mana dapat 5/2? Okey, pertama, sekejap ya. Okey, kan 3 tolak 2y sama dengan 8. Okey, negatif 2y diturunkan. 3 buat sini jadi tolak. 8 tolak 3 dapat 5. Boleh faham? Boleh. So negatif 2y sama dengan 5. Kan negatif 2y sama dengan 5. Kita nak cari y. Ni darab buat sini jadi bahagi. So 5 bahagi negatif 2. Dapat? Boleh? Boleh. Boleh, okey. So dapat negatif 5/2. Okey, so tu titik yang pertama. Okey, kemudian kita buat titik yang kedua. Okey, titik yang kedua, masukkan x dia 2 kelas. Okey, 3. Okey, masukkan 2 ya, masukkan dalam ni. Kan 3x tolak 2y sama dengan 8. So x dia 2. 3x tolak 2 darab 2 sama dengan 8. Boleh? Boleh. Okey, jadi 3x tolak 4 sama dengan 8. Maka 3x sama dengan 8 tambah 4. Dapat 12. Maka x 12 bahagi 3, 4. Boleh ke? Boleh. Boleh Okey. So, titik yang kedua 4. Yang lain boleh ikut ke? Topik ni Boleh. penting ya. Yang lain okey? Okey. Okey, Boleh. tengok cikgu plot. Boleh Okey, tengok cikgu plot kelas. X1, Y negatif Boleh. 5/2. 1, negatif 5/2 ni kan negatif 2/5 kan? So, dekat sinilah. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, kemudian Boleh. koordinat kedua 2, 2, 4. X2, Y4. 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Dapat? Dapat. So, ambil pembaris, kita gariskan. Ambil pembaris, kita gariskan. Dia akan bersilang pada koordinat persilangan lah. Macam tu. Faham ke? Ini sebab cikgu tak pakai pembaris kan? Nak pakai pembaris, dapat garis lurus. Dapat penyelesaian dia, tu jawapan dia. Faham? Faham. Okey, baik. Cikgu, kenapa Y menjadi 2? Megat tanya kenapa Y jadi 2. Yang mana tu Megat? Yang table 1 ke table 2? Satu. Table 2. Kenapa Y jadi 2? Dekat tulisan yang mana? Cikgu, kenapa Y2 bukan ke... Kenapa Y2 bukan X kedua? Oh, ya. Okey, maknanya awak faham lah ni. Cikgu yang salah masukkan. Okey, good. Okey. Terima kasih nampak silap cikgu sebab cikgu tersilap masukkan. Okey, kelas. Sekali lagi kita buat ya. Untuk dia punya X yang 2 kan. So, 3 darab 2. Tolak 2Y sama dengan 8. Cikgu termasukkan dekat Y ni tadi. Faham ke? Faham. Kat situ silap cikgu, okey? So, 3 darab 2, 6. Tolak 2Y sama dengan 8. Dapat ikut setakat ni? Baik. Dapat. Okey, so tinggalkan yang ada Y di sebelah kiri. Negatif 2Y sama dengan 8 saling balik. 6 bawa ke sini jadi tolak 6. Okey, negatif 2Y sama dengan 8 tolak 6, 2. Jadi Y 2 bahagi negatif 2, negatif 1. Jadi X2, Y dapat negatif 1. X2, Y negatif 1. Sekejap dia punya garisan ni. Tadi sini. X2, Y negatif 1 dekat sini. Okey. Dekat X2, Y negatif 1 sini. Dapatlah tu titik persilangan dia. Okey. So, kita gariskan pakai pembaris ya. Pakai pembaris. Dapat garisan ni. Ni koordinat titik persilangan dia. 2, negatif 1. Tu penyelesaian menggunakan kaedah graf. Jelas? Faham ke? Okey. Faham. Okey. Rasa boleh lagi ke ni? Ke dah penat? Boleh je. Lagi. Boleh. Boleh. Okey. So, ni kaedah pertama. Kaedah graf. Okey.
Okey, Megak tanya yang lain 3, 4, penuhkan and then output awak akan dapat garis yang sama juga. Cikgu tunjuk 2 sebab nak dapatkan garis lurus kita sebenarnya hanya perlukan 2 poin sajalah. Kita dah dapat garis lurus. Faham? Boleh? Okey. Boleh. Okey, jom kita tengok. Okey kelas, ni penting. Mat sampai SPM dan juga Admat akan gunakan kedua-dua kaedah penggantian atau penghapusannya. Okey, tengok betul-betul kelas. Kaedah penggantian. Kita ada 2 persamaan. Ada 2 anun. Jadi kita perlukan kedua-dua persamaan ni untuk bantu kita selesaikan. Okey. Cara dia kelas, step pertama kita labelkan ni persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Tengok, kaedah penggantian ni. Tengok mana-mana persamaan ni yang kita boleh jadikan X atau Y subjek. Maksudnya jadikan X atau Y single sendiri. Okey, kita tengok cikgu tengok dekat persamaan pertama tu lebih mudah. Sebab 2X tambah Y sama dengan 3. Kita tinggalkan Y sendiri jadi 3. Ni bawa ke sini jadi tolak 2X. Faham? Faham. Okey, ni jadi persamaan ketiga. Okey, step pertama tadi tukar daripada persamaan satu jadi persamaan ketiga. Cikgu harap semua faham. Kemudian, okey, persamaan mana yang kita tak usik lagi kelas? Persamaan satu dah jadi persamaan ketiga. Persamaan mana yang kita tak usik lagi? Tak guna lagi? Persamaan dua. Betul? Persamaan kedua ni. Jadi, gantikan persamaan ketiga ni ke dalam persamaan kedua. Okey, good. Masukkan Y dalam X. Okey, betul. Jadi, persamaan kedua adalah 3X. Ni kelas ya? 3X tolak 2Y. Y kita yang ini kelas. 3 tolak 2X. Sama dengan 8. Faham ke yang cikgu buat ni? Faham. Pening. Faham? Pening sikit. Okey. Okey, boleh lagi ke ni? Cikgu tunjukkan kaedah penggantian lah. Boleh Boleh ikut ke setakat ni? Pening dekat bahagian mana? Ya? Boleh Okey. Okey, kelas. Bila tengok barisan ni, apa yang kita kena buat step seterusnya? Buka kurungan. Kita buka kurungan. Okey, kita buka kurungan. Okey, ni salin balik 3X. Negatif 2 ni darabkan dengan setiap sebutan yang terdapat di dalam kurungan. Negatif darab positif, negatif. 2 darab 3, 6. Laju Okey, cikgu padam ulang semula boleh? Boleh. Boleh, okey, cikgu ulang semula. Okey. Okey. Laju sikit. Okey, tak apa, cikgu faham. Laju Okey. Kita pergi semula. Okey, kita ada 2 persamaan. Persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okey. Okey, cuba tengok persamaan 1 dan 2 ni kelas. Mana yang ada single X atau Y? Dia tak ada kembar dengan apa-apa nombor. Persamaan pertama ke persamaan kedua yang tak ada kembar? Sama. Pertama kan? Okey, jadi ni cikgu labelkan ni persamaan pertama. Okey. Ni persamaan kedua. Okey. Tadi awak kata persamaan pertama dia punya 2X tambah Y sama dengan 3. Y ni single, biarkan Y single. Macam mana nak biarkan Y single? Biarkan Y di sebelah kiri. Yang lain semua pindah ke kanan. 3 ni memang kanan, salin balik. Ini tak ada tulis apa-apa ni kelas, maknanya dia positif. So, bila pindah ke sini jadi apa kelas? Jadi apa? Positif. 2X. Positif. 2X. Positif bila pindah ke kanan jadi? Negatif. Negatif 2X. So, dapatlah ini persamaan ketiga. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Hati-hati. Okey, kalau misalnya kata awak masukkan balik persamaan ketiga dalam persamaan pertama, awak tak akan dapat selesaikan. Mesti masukkan persamaan ketiga ni dalam yang tak usik lagi. Yang kita tak usik lagi yang ini. Faham? Faham. Okey, apa persamaan dua kita tadi kan? 3X tolak 2Y sama dengan 8 kan? Yang kita ada ni, Y adalah 3 tolak 2X. Okey, sekarang dekat sini kita ada dua anun kelas, X dengan Y. Kita tak akan dapat selesaikan kalau dua-dua ni anun dia berbeza. Sebab tu kita kena gantikan Y dia sebagai 3 tolak 2X. Faham ke? Faham. Faham Okey, jom kita tengok kelas macam mana kita masukkan Okey, sekarang 3 tolak 3X tolak 2Y. Y dia apa? Ini Y dia. 3 tolak 2X. Boleh ikut?
Boleh? Boleh. Okey, sama dengan 8. Okey, step dah sampai sini. Awak tengok semua dah ada X. Dah senang nak selesaikan. Okey, ada kurungan apa kita buat kelas kalau ada kurungan? Kena buka kurungan. Kena buka kurungan. Negatif 2 tu kena lompat pagar. Negatif darab positif dapat apa? Positif. Kelas. Negatif darab positif dapat apa? Positif. Negatif. Okey. Okey, good. Negatif darab positif dapat negatif 2 darab 3, 6. Negatif darab negatif, tanda sama jadi positif kalau darabkan ya. 2 darab 2x, 4x. Sama dengan 8. Okey, kelas. Kita guna tadi yang kita buat masa persamaan linear dah boleh belum guna persamaan linear? Boleh buat? Yang Boleh. ada x kita salin 3x tambah 4x. 3x tambah 4x. Tolak 6 sama dengan 8. Okey, 3x tambah 4x berapa x kelas? 7x. Okey, good. 7x. Okey, tolak 6 sama dengan 8. Okey, apa kita kena buat sekarang? Apa yang kita kena pindahkan ke kanan? 6. Okey, good. So, ni negatif pindah ke sini jadi apa kelas? Positif 6. Okey, good. Positif 6. 7x biarkan sebab dia kembar dengan x tu. 7 biarkan 8 salin balik. Rumah dia sebelah kanan. Negatif Tambah. 6 tambah 6. Semua boleh ikut? Boleh. Okey, good. 8 tambah 6, 14. 7x sama dengan 14. Jadi x? Bagi. Okey, good. 14 bahagi 7. Kenapa bahagi? Kembar sebelah-sebelah ni maksudnya darab. Bila kita nak ceraikan dia, nak pisahkan dia jadi bahagi. So, 14 bahagi 7 dapat 2. 1. 14 bahagi 7 dapat 2. Dapat? Faham ke? Faham. Faham. Okey. So, dapat dah dia punya X kelas. Dia ada pasangan. Ada X, ada Y. Jadi, kena cari Y pula. Apa kita buat? Masukkan Y di sini. Y sama dengan 3 tolak 2X. Betul? Betul? Betul. X kita tadi apa? X kita? 2. 2. 3 darab 2. So, 3 tolak 4 dapat negatif 1. Boleh? Boleh ke? Ya. Jawapan kena berapa? Dalam kaedah pergantian. Maksudnya? Nak Kalau dalam- kaedah penggantian atau penghapusan dia ada satu jawapan je. Sama Oh. macam tadi graf tu pun ada satu jawapan juga. Kau tengok jawapan dia sama 2 dan ni koordinat ni tadi 2 negatif 1. Faham? Oh. Dia nak persilangan garisan tu. So jawapannya 2 negatif 1. Boleh? Boleh. Boleh, okey. Dah penat dah. Ramai dah left ni. Boleh dapat, tak apalah. Cikgu harap awak boleh faham kaedah graf dan juga kaedah penggantian. Okey? Ada nak tanya apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Nanti ada rezeki. Kita jumpa lagi. Okey, cuba typekan di ruangan chat. Belajar sesuatu tak malam ni ke masih kurang jelas? Cikgu ada buat video ke apa sebab saya terlepas nak buat terlepas nak salin ni. Okey, ada rakaman nanti cikgu send dalam grup. Boleh? Okey, boleh. Okey, ada nak tanya apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh buka kamera sekejap. Cikgu nak ambil gambar. Tapi Boleh? cikgu saya tak pakai baju cikgu. Saya tak pakai baju. Ya ke tak pakai baju? Okey, Ya. yang pakai baju buka kamera. Okey, cikgu nak ambil gambar. Okey. Okey, cuba komen belajar sesuatu tak hari ni? Okey, dapat ulang kaji. Okey, good. Okey. Cikgu ambil gambar 1, 2, 3. Okey, cuba type. Okey, belajar sesuatu tak hari ni? Ya. Okey, belajar Okey, ada nak tanya cikgu apa-apa soalan? Ada topik tak lagi yang rasa tak faham langsung? Rasa belajar sesuatu tak malam ni? Dapat membantu tak matematik awak? Dapat cikgu dapat. Belajar Okey, good. Okey, so ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, so terima kasih semua sama-sama dengan cikgu malam ni. Okey, jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you, cikgu. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi.